Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anak murid cikgu? Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat bersama keluarga di rumah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di sesi PDPR yang seterusnya untuk minggu ini. Okey? Okey, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita sama-sama menadahkan tangan untuk membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amril wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baik murid-murid. Macam mana dengan tugasan ataupun latihan yang telah cikgu berikan? Cikgu harap semua murid dapat menyiapkannya. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar 3 tajuk. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu. Tapi kita akan bermula dengan macam biasalah, Bahasa Melayu tahun 5. Di sini segalanya bermula. Baik. Pasti murid ternanti-nanti apakah tajuk kita pada hari ini. Oh, sebelum cikgu terlupa, pastikan murid-murid telah ada buku teks Bahasa Melayu tahun 5 dan juga alat tulis. Okey? Kalau okey, kita teruskan. Dengan tajuk kita pada hari ini, Usaha Ahli Sains, Sains dan Makanan dan juga Kuasa Magnet. Okey? Itu tajuk kita. Apakah standard pembelajaran kita pada hari ini? Okey, iaitu yang pertama 4.41, mengenal, mengecam dan menyebut huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan Jawi dalam perumpamaan dan mempersembahkannya. Okey, yang kedua 5.3.1, memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Okey, jadinya hari ini kamu akan buat 3 latihan. Latihan yang pertama, okey, kamu perlu menulis tulisan hot. Latihan yang kedua, kamu perlu membina ayat tunggal daripada subjek dan predikat. Dan latihan yang ketiga, kamu perlu membina dan menulis ayat majmuk menggunakan perluasan subjek dan predikat dan juga menggunakan kata hubung. Nanti kita akan tengok satu persatu. Baik, kita teruskan. Dengan apa yang akan kamu semua perolehi hari ini? Okey, yang pertama mengenal huruf tunggal dalam tulisan Jawi dan menulis perumpamaan dalam bentuk tulisan hot secara huruf tunggal dengan tulisan yang kemas. Okey, yang kedua, menulis ayat tunggal dan ayat majmuk menggunakan perluasan subjek dan predikat dengan tulisan yang kemas dan betul. Okey, dah sedia murid-murid cikgu? Okey, kalau dah sedia, cikgu kongsikan sedikit peribahasa hari ini, iaitu masam bagai nikah tak suka. Maksudnya kita sedang dalam berduka cita. Sumber ini daripada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu DBP Dewan Bahasa Pusaka tahun 2018. Baik, okey. Kalau okey, kita teruskan. Tajuk kita yang pertama ialah Usaha Ahli Sains. Okey, usaha ahli sains. Ini yang ada dalam buku teks kamu. Okey, Rubini dan Encik Vijay berbual tentang jasa ahli sains dalam kehidupan manusia. Nasihat beliau, Rubini mestilah rajin berusaha bagai lebah mengumpulkan madu jika ingin bekerjaya sebagai saintis. Dia perlulah rajin meneroka perkembangan baharu bidang sains. Jadinya perumpamaannya hari ini ialah bagai lebah mengumpulkan madu. Okey, kalau kamu perhatikan dalam buku teks tu, telah dituliskan secara tunggal huruf-huruf dalam
Jawi ataupun dalam tulisan hot, iaitu bagai, ba alif ga alif ya, lebah lam bah ha. Okey, mengumpulkan mim nga waw mim pa waw lam qaf dan juga nun. Itu mengumpulkan madu, mim, alif, dal dan juga huruf Jawi waw. Jadinya perumpamaan kita hari ini ialah bagai lebah mengumpulkan madu. Apa maksud perumpamaan ini? Siapa tahu? Dan siapa yang nak tahu? Kalau yang dah tahu tu, cikgu ucapkan tahniah. Syabas. Tapi bagi murid yang tak tahu, cikgu akan bagi tahu. Okey? Maksud perumpamaan tadi iaitu bagai lebah mengumpulkan madu bermaksud kita sangat rajin melakukan sesuatu. Ini maksud dia. Jadi kalau kamu nak berjaya, kamu mesti buat sesuatu perkara itu dengan rajin. Sebab itulah lebah boleh mengumpulkan madu dengan banyak dalam satu-satu masa. Jadilah rajin seperti lebah. Itu maksud perumpamaan kita pada hari ini. Okey, kita teruskan dengan perumpamaan dalam tulisan hot tunggal. Tunggal ni maknanya satu persatu. Ada tulisan hot yang bersambung, bergabung huruf-hurufnya. Tapi hari ini kita akan lihat perumpamaan dalam tulisan hot ataupun Jawi bentuk tunggal. Okey. Yang pertama bagai. Okey. Bagai. Yang kedua apa ni? Bagus, ada yang sebut dah tu. Lebah. Yang ketiga, apa ni murid-murid? Alhamdulillah, tahniah. Mengumpulkan. Dan yang terakhir tadi apa? Madu. Okey, jadinya untuk tugasan kamu hari ini, kamu perlu menulis nanti dalam modul yang akan cikgu bagi, latihan yang cikgu akan bagi nanti dalam bentuk PDF tu, kamu perlu menulis pada ruang yang telah cikgu sediakan, tulisan hot ataupun tulisan Jawi secara tunggal. Ini contoh ini contoh, bukan macam cikgu buat tapi ini contohnya. Kamu kena tulis bagai. Okey? Okey, kamu kena tulis bagai bagai. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu perlu tulis lebah. Okey, bagai lebah ni dalam satu tempat. Lepas tu mengumpulkan. Okey, mengumpulkan. Dan yang terakhir sekali, madu. Okey, dah selesai untuk latihan yang pertama. Jadi cikgu harap semua murid boleh buat nanti. Sebelum cikgu terlupa, pastikan kamu menggunakan pensel hot. Pastikan kamu menggunakan pensel hot yang ada ataupun kamu jadikan pensel biasa kamu itu sebagai pensel hot. Ini cikgu dah ajar Ini adalah pembelajaran yang kita dah belajar, tapi cikgu ajar lagi sekali untuk memantapkan kemahiran kita menulis dalam bentuk tulisan hot ataupun dalam bentuk Jawi. Baik. Boleh kita teruskan dengan tajuk yang kedua? Okey, kalau boleh. Tajuk yang kedua kita ialah sains dan makanan dan juga kuasa magnet. Kenapa cikgu letakkan sekali? Sebabnya kedua-dua ini ada menggunakan subjek dan predikat. Tetapi ada perbezaan, iaitu ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Baik, kita tengok sains dan makanan dulu. Okey. Ini dalam buku teks kamu, sains dan makanan. Okey. Dalam buku teks kamu, okey. Cikgu bacakan untuk kamu. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Tapai itu rasanya sangat manis. Oleh sebab hendak menjaga kesihatan, Encik Farid makan sedikit sahaja.
Farisha pula gemar minum jus oren segar. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jus oren baik untuk kesihatan badan kerana kaya dengan vitamin C. Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, berakali dan neutral. Badan memerlukan semua unsur itu. Asid lebih bersifat masam dan menghakis. Alkali pula rasanya pahit. Manakala bahan neutral pula beraneka rasa seperti masin, manis dan tawar. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Juadah mereka beraneka rasa. Farisha sedar sifat bahan pelbagai masakan ibunya membuatkan rasa makanan sedap. Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Okey, ini tentang sains dan makanan. Kita ada jenis makanan yang berasid, berakali dan juga neutral. Itu kamu boleh rasakan sebab tu kita ada rasa masin, masam, pahit, tawar dan sebagainya. Baik. Kita teruskan dengan apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu ayat tunggal ni. Okey, iaitu ayat tunggal ni. Okey, jap. Ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat ialah ayat yang menerima penambahan unsur pada subjek okey, atau predikat ayat. Contoh, nenek saya sedang menikmati sup herba. Okey, kalau kita ada subjek dan juga perluasan predikat, kita akan tambah. Okey, nenek kesayangan saya sedang menikmati sup herba di dapur pada waktu pagi. Okey, boleh faham? Tapi cikgu ada sedikit bantuan untuk kamu memahami dengan lebih baik, iaitu maksud subjek dan juga maksud predikat itu sendiri. Okey, kita tengok. Maksud subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Biasanya frasa nama lah kita nak terangkan. Okey, contoh ayah saya. Okey, ayah Ali dan sebagainya. Itu subjek. Kalau predikat pula ialah bahagian ayat yang kita nak menerangkan subjek tersebut. Contoh, okey, Ali suka main bola sepak di padang sekolah. Okey, Ali itu ialah subjek, di padang sekolah itu ialah predikat. Kita nak menerangkan Ali main bola tu di mana. Okey, boleh faham? Okey, kalau boleh faham, kita teruskan dengan kita nak buat latihan ayat tunggal tu. Okey, tapi kamu jangan risau. Okey, cikgu ada sediakan beberapa ayat tunggal yang tiada perluasan subjek dan ada ayat tunggal yang telah cikgu sediakan dengan perluasan subjek. Cuma kamu kena tulis semula ayat tunggal tanpa ada perluasan subjek dan juga predikat. Baik. Ini yang cikgu masukkan tadi. Okey, contoh yang ayat tunggal yang pertama tu tak ada perluasan subjek predikat. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Itu ayat tunggal biasa. Tapi apabila ada perluasan subjek, okey, keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Okey, contoh yang kedua tu cikgu dah ada buat perluasan subjek. Kamu hanya perlu menulis ayat tunggal sahaja. Kalau kamu perhatikan, adik kecil manja tidak suka makan ulam. Mana subjeknya? Mana subjeknya? Okey, bagus. Subjeknya ialah kecil manja. Jadinya kamu perlu menulis semula ayat tunggal tersebut dengan ayatnya ialah adik tidak suka makan ulam. Okey, boleh faham maksud cikgu? Dengan ayat tunggal yang seterusnya, makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Masukkan makanan apa? Makanan apa tu? Masukkan pada bahagian makanan itu untuk perluasan subjek. Sama juga dengan ayat perluasan subjek yang terakhir, iaitu ulam pegaga itu rasanya pahit.
Jadi pegaga itu ialah perluasan subjek. Jadi ayat tunggal ni kamu perlu tulis apa sahaja. Okey, itu untuk perluasan subjek. Untuk perluasan predikat pula, cikgu pun dah buat. Contoh, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Okey, keluarga Farisha sedang menjamu selera di ruang makan. Okey, jadinya perluasan predikatnya ialah di ruang makan. Okey, ayat yang kedua, Farisha pula gemar minum jus oren segar. Biasanya predikat ni di bahagian belakang di bahagian belakang ayat. Contoh, Encik Farid makan sedikit saja. Untuk perluasan subjek, apa yang Encik Farid yang makan? Okey, sama juga dengan ayat yang terakhir. Perlu juga tulis ayat tunggal sebabnya cikgu dah tuliskan ayat tunggal dengan perluasan predikat. Baik, boleh murid-murid cikgu? Boleh faham? Okey, nanti kamu boleh tulis dalam modul yang cikgu sediakan untuk kamu. Okey, ini untuk latihan yang kedua. Kita nak beralih ke latihan yang ketiga ataupun tajuk yang ketiga iaitu kuasa magnet. Ini pun ada dalam buku teks kamu muka surat 126. Tadi ada 125, 124. Okey, ini muka surat 126. Tapi untuk kuasa magnet ni kamu perlu baca dulu apa yang ada dalam muka surat 126 ini. Okey, yang untuk latihan ketiga ini kita nak membina ayat majmuk dengan perluasan subjek dan juga predikat dan juga menggunakan kata hubung. Okey, boleh? Kita tengok apa tentang ayat majmuk ni? Ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat terdiri daripada ayat-ayat yang mengalami perluasan dengan unsur kata hubung gabungan, relatif, komplement dan keterangan pada subjek dan predikat ayat. Tadi subjek dan predikat. Ini ada pula kita guna kata hubung. Jadi apa maksud kata hubung? Kata hubung ialah perkataan yang menghubungkan dua ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Okey. Ini cikgu rasa semua murid dah pasti tahu apa itu kata hubung, contoh-contoh kata hubung sebab kita dah belajar. Okey, boleh murid-murid kita teruskan dengan latihan terus. Okey. Ini latihan yang ada dalam buku, cikgu pindahkan dalam bentuk pengurusan grafik iaitu jadual lah. Okey. Kalau kamu boleh perhatikan nombor 1 tu dah ada penggunaan kata hubung dan. Okey. Ayat yang kedua tu penggunaan perkataan walaupun. Okey. Untuk yang ketiga, diberi kata hubungnya ialah yang. Dan yang keempat, diberi kata hubung ialah bahawa. Jadinya, cikgu nak kamu semua membina ayat majmuk menggunakan kedua-dua ayat tunggal itu dan juga menggunakan kata hubung yang diberi. Pastikan kamu mengolah ayat itu supaya ia menjadi ayat yang bermakna. Baik. Dah selesai penerangan cikgu berkenaan dengan ketiga-tiga latihan untuk kamu pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menyiapkan latihan cikgu ini. Okey. Apa-apa pun, terima kasih kepada semua murid kerana berusaha, bersemangat, tidak jemu dengan video-video PDPR cikgu, selalu terlibat dengan kelas online cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih. Okey, terima kasih juga kepada ibu bapa kamu kerana berusaha bersama-sama kamu. Okey, dan sedikit macam biasalah, sedikit perkongsian daripada cikgu ataupun pesanan daripada cikgu. Amalkanlah SOP untuk kita mencegah daripada terkena jangkitan COVID-19. Kalau kita perhatikan, kes semakin meningkat dan COVID-19 semakin bahaya. Jadi cikgu harap kita semua
dalam keadaan ataupun dalam kesihatan yang baik-baik sahaja. Okey, jaga juga kesihatan diri, jaga juga kebersihan diri, kebersihan rumah dan sebagainya. Okey, itu pesanan cikgu. Jadi, cikgu harap kita semua nanti akan dapat bersua juga di sekolah. Kita akan belajar seperti biasa, tapi untuk kali ini kita belajar dahulu secara PDPR. Baik, cikgu rasa sampai di sini dahulu kelas ataupun sesi PDPR kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan video PDPR yang seterusnya. Cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.